Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk akses katalog perpustakaan web OPAC. Terdapat 3 bahagian untuk sesi penerangan pada hari ini. Bahagian pertama adalah OPAC dan kegunaannya dan bagaimana mengakses katalog perpustakaan. Seterusnya bahagian 2 adalah bagaimana membuat pencarian menggunakan kaedah basic search. Yang ketiga adalah membuat tempahan bahan, menyemak rekod aktiviti pengguna dan memperbaharui pinjaman secara atas talian. Apa itu web OPAC? Web OPAC adalah katalog dalam talian berasaskan web yang digunakan untuk mengesan bahan-bahan yang terdapat di dalam koleksi perpustakaan. Apakah kegunaan web OPAC? Kegunaan web OPAC adalah untuk mencari nombor panggilan, mendapatkan lokasi bahan, menyemak maklumat pengguna, mengetahui status pinjaman, mengetahui maklumat tempahan dan juga memperbaharui bahan secara atas talian. Bagaimanakah cara untuk kita mengakses OPAC? Terdapat 2 cara untuk mengakses ke web OPAC, iaitu melalui laman web perpustakaan iaitu http://webopac.umk.edu.my dan juga boleh akses di mana-mana komputer OPAC yang terdapat di perpustakaan. Ini adalah paparan untuk mengakses kepada web OPAC. Bagaimana untuk kita membuat pencarian bahan menggunakan basic search? Membuat pencarian dengan dan yang kedua adalah menggunakan title. Pencarian basic search. Di sini pelajar boleh memasukkan judul bahan yang ingin dicari. Seperti contoh berikut, masukkan title dan kemudian klik search. Setelah klik search, sistem akan memaparkan senarai bahan-bahan yang terdapat di dalam koleksi perpustakaan. Seperti contoh di sini, Reza akan memaparkan sebanyak 1,550 bahan bagi tajuk entrepreneurship. Lihat pada senarai bahan yang dipaparkan dan klik pada judul bahan ataupun title untuk melihat maklumat secara terperinci. Di sini adalah paparan bahan secara terperinci di mana ia memaparkan lokasi bahan sama ada bahan tersebut adalah berada di kampus mana. Seperti contoh berikut, bahan berikut adalah bahan yang terdapat di kampus kota. Seterusnya, ia juga memaparkan nombor panggilan bahan. Yang disebut di sini adalah call number. Dan seterusnya, ia juga memaparkan status bahan sama ada bahan tersebut adalah available dan juga telah dipinjam oleh pengguna lain. Seperti contoh berikut, bahan berikut iaitu entrepreneurship, teori dan proses and practice. Terdapat 5 naskah bahan yang terdapat di kampus kota, di mana 4 bahan adalah koleksi open shelf iaitu koleksi terbuka dan 1 bahan adalah koleksi reference. Manakala status pula adalah 3 bahan adalah available dan boleh dipinjam. 1 bahan adalah berstatus due dan tarikh. Ini maksudnya pelajar sebelum ini telah meminjam bahan tersebut. Dan 1 lagi bahan berstatus in processing, bermaksud bahan sedang di dalam proses.
So, bahan yang available adalah 3 bahan sahaja yang dipaparkan di sistem ini. Okey, seterusnya adalah bagaimana untuk membuat tempahan bahan. Okey, maksud tempahan bahan adalah pelajar ingin menempah bahan yang sedang dipinjam oleh pelajar lain. Okey, dan seperti saya tersebut tadi, bahan yang berstatus due adalah bahan yang dipinjam oleh pelajar lain sebelum ini. Contohnya di sini, sekiranya kelima-lima naskah bahan ini adalah telah dipinjam oleh pengguna lain, maka pelajar boleh membuat tempahan bahan. Okey, syaratnya adalah sekiranya jumlah pinjaman pelajar belum mencapai kelayakan maksima. Okey, pelajar boleh membuat tempahan bahan. Seterusnya, sekiranya rekod pelajar tidak mempunyai denda. Sekiranya mempunyai denda, pelajar perlu selesaikan denda tersebut terlebih dahulu. Okey, seterusnya, rekod veteran ataupun pelajar tidak dikenakan sekatan kerana kesalahan-kesalahan tertentu. Okey, sekiranya tiada sebab-sebab, 3 sebab yang berikut, so pelajar boleh membuat tempahan bahan di atas talian. Okey, bagaimana cara untuk membuat tempahan? Okey, cari bahan yang kita ingin membuat tempahan tersebut dan kita klik pada request it. Okey, di sini di paparan bahan ini dia akan tulis status due dan juga tarikh. Tarikh yang perlu dihantar oleh peminjam sebelum ini. Okey. Okey, bila kita klik request it, okey, sistem akan memohon kita memasukkan nombor matrik dan juga sekiranya staff, memasukkan nombor staff lah. Okey, dan seterusnya password adalah nombor IC. Dan submit. Okey, bila klik submit, terdapat tiga perkara lagi yang perlu diisi, iaitu kita perlu memilih pickup location. Okey, ini adalah bergantung pada pelajar tersebutlah. Sekiranya beliau ingin mengambil di kampus Pacok, maka klik tik di kampus Pacok. Bergantung kepada kampus mana yang ingin diambil bahan tersebut. Seterusnya, sekiranya ada tarikh, maksudnya ada tarikh tertentu yang ingin diambil, maka perlu tik di sinilah, sila nyatakan tarikh akhir buku yang dimohon. Maksudnya bila dia perlu buku ini. Okey, dan klik submit. Okey, bila klik submit, okey, sistem kata berjaya, maksudnya pengguna berjayalah menempah bahan tersebut. Okey, seterusnya bagaimana pengguna menyemak rekod aktiviti. Okey, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menyemak rekod. Okey, boleh klik pada login. Pada login, okey, pengguna boleh masukkan nombor matrik ataupun nombor staff. Seterusnya masukkan password, iaitu nombor kad pengenalan, nombor IC. Okey. Okey, seterusnya dia akan memaparkan kita punya akaun, di mana sistem akan memaparkan nama pengguna lah di sini dan juga memaparkan bahan yang telah dipinjam dalam pinjaman pada masa sekarang. Okey, contohnya pengguna ini sedang meminjam 2 bahan pada masa ini. Dan sistem akan memaparkan sekali maklumat bahan lah, di mana status bahan dan juga tarikh yang perlu dihantar. Okey. Okey, paparan ini maksud paparan yang terdapat di akaun pengguna. Okey. Check out maksudnya bahan yang sedang dipinjam. Okey, host maksudnya bahan yang sedang ditempah. Sekiranya pengguna ada menempah bahan, okey, boleh tengok, boleh semak dekat host.
Okey, fines atau fees maksudnya jumlah denda yang ada. Sekiranya pengguna ada denda lewat hantar, ada buku yang terlewat hantar sebelum ini, maka sistem akan memaparkan di sinilah. Okay, pick up location bagi bahan yang telah ditempah sebelum inilah. Okay, ready must pick up, bahan yang telah ditempah telah sedia diambil oleh pengguna. Okay, then log out. Okay, seterusnya memperbaharui pinjaman secara atas talian. Okay, maksudnya pengguna boleh memperbaharui tempoh pinjaman bahan tanpa perlu datang ke perpustakaan. Okay, memang sekarang student berada secara remote, berada di rumah masing-masing, jadi boleh membuat pembaharuan secara atas talian lah. Maksudnya sekiranya ada membuat pinjaman, jadi sekarang ni bagi yang belum membuat pinjaman tak bolehlah. Maksudnya bagi pengguna yang sebelum ini pernah membuat pinjaman, jadi boleh membuat renewal, pembaharuan secara online ini boleh dilakukan sebanyak 3 kali sahaja. Okey, dia ada syarat dia, pembaharuan tidak dibenarkan sekiranya bahan telah ditempah oleh pengguna lain. Seterusnya, bahan telah melewati tarikh pemulangan. Sekiranya tarikh telah lepas, so tidak boleh membuat renewal secara atas talian. Okey, begitu juga sekiranya pengguna mempunyai rekod denda, so pengguna perlu menjelaskan terlebih dahulu denda tersebut dan baru dapat membuat renewal lah. Okey, seterusnya pinjaman telah melebihi had yang telah ditetapkan. Okey, contoh di sini masuk ke akaun pengguna dan kita boleh tik bahan mana yang ingin diperbaharui, dipanjangkan tempoh. So tik pada bahan tersebut dan klik renew. Okey, seterusnya sistem akan tanyalah nak proceed. So kita jawab yes. Dan secara automatik maklumat tarikh pemulangan telah dikemas kini dan dia akan memaparkan berapa kali kita renew lah di sini. Okey, itu sahaja penerangan saya pada kali ini. Okey,